Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya hari ini kita diizinkan untuk kita bertemu lagi dalam siaran kita pada kali ini, ya, kaedah Jawi Baharu, yang mana insya-Allah pada hari ini saya akan membawa satu tajuk yang ditunggu-tunggu, ya, yang berkaitan dengan tajuk tahun 6, iaitu tajuk homograf, ya, tajuk homograf. Seperti mana sedia maklum, ya, dalam penulisan Jawi kita pada hari ini kita hanya menggunakan Jawi Baharu sahaja, ya, kerana inilah yang menjadi dalam orientasi peperiksaan, ya, ia dinilai pada semua ejaan yang tepat. Ya, walau bagaimanapun, ya, dalam ejaan Jawi ini, ya, ada juga perkataan-perkataan yang sama, ya, yang sama tetapi berlainan makna. Jadi saya ringkaskan dalam homograf. Tajuk homograf ini, homograf ialah perkataan yang sama ejaannya tetapi berlainan makna. Ya, sama ejaannya tapi berlainan makna. Ya. Kemudian dalam homograf ini dia terbahagi kepada dua bahagian, ya. Dia terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama homograf apa? Yang pertama homograf pada kata dasar, dan yang kedua homograf pada perkataan berimbuhan. Jadi di kanan saya ini saya telah pun menyiapkan, ya, saya dah sediakan dah dia punya carta lah, ya. Dalam homograf ini dia terbahagi kepada dua, iaitu KD maknanya ialah kata dasar, manakala IM ialah imbuhan. Jadi macam mana kita nak tahu perkataan yang sama tapi berlainan makna? Baik, saya membawakan contoh-contoh dalam homograf ni. Contohnya macam perkataan biro, ya. Biro akan dieja dalam Jawinya sama dengan biru. Ya, biro dengan biru, sesi dan sisi ejaan dia pun sama dalam Jawi dia, ya. Borong dengan burung, contohnya koko dengan kuku, sesi dengan sisi. Baik, kita tengok salah satu contoh lah, ya. Kita tengok, ya, iaitu perkataan burung. Burung dieja BURUNG. Manakala borong dieja BORONG. Jika dijawikan, kedua-duanya ini membawa ejaan yang sama, iaitu ba, waw, ya, ikut pada huruf. B untuk ba, O untuk waw, R untuk ro, O untuk waw, NG untuk nga. Jadi ejaan burung sama dengan ejaan borong, ya. Borong dan burung sama, ya. Jadi yang membezakannya nanti ialah ayatnya lah, ya. Jadi kalau ayat itu nanti dia merujuk kepada burung, maka ejaannya borong dengan burung sama jugalah, ya. Tengok ayatnya, kan. Contoh, di atas pokok ada seekor burung. Ya. Kita tahulah burung tu maknanya sejenis haiwan. Kemudian Ahmad berbelanja barangan di pasar borong. Maknanya borong. Jadi borong tu dia tengok pada ayatnya, borong dengan burung ni dia adalah benda yang lain, ya. Tetapi dalam ejaan Jawinya ialah dianya sama. Itu yang dikatakan ialah homograf, ya, homograf. Ya, contoh-contoh lain inilah, ya. Antaranya ialah sisi, sesi, bilik, belik, pula, pola dan sebagainya. Ya, banyak lagi lah, ya. Baik. Itu yang pada kata dasar, dia tidak ada apa-apa imbuhan, ya. Itu yang saya sebutkan adalah homograf pada kata dasar. Dan kita tengok yang kedua ni. Ini tadi yang pertama, yang kedua, iaitu yang berimbuhan. Baik. Homograf yang berimbuhan ini, ya, kita lihat ejaan-ejaannya. Macam mana yang dikatakan homograf imbuhan? Ya, contohnya, ejaan dia sama dalam Jawinya tetapi dia membawa makna yang lain, ya. Contoh, mantap.
dengan menetap. Mantap dengan menetap pula. Ya, betul. Mantap dengan menetap. Ejaan dia mantap macam mana? Mantap. M-A-N-T-A-P. Mantap. Ya. Ada KWK, kita gugurkan dia. Jadi mantap, mim, nun, ta, pa. Mantap. Ejaan menetap sama, ya. Menetap. Asalnya perkataan tetap, ya. Jadi menetap, mim, nun, ta, pa. Baik. Mantap dengan menetap. Ya, yang dikatakan imbuhan ni, yang ini kata dasar, yang ini ada imbuhan kat sini, ya, kat sini. Jadi bagi membezakan antara homograf kata dasar dengan imbuhan ini, kita tengok kat sini, yang imbuhan ini contohnya macam mantap dengan menetap. Kalau markah dengan merekah. Kalau dahulu dengan dihulu. Kalau sembilan, sembilan tu angka, sembilan tu sambil sembilan. Okey, jadi makna kata ejaan dia sama. Ya, ejaan dia sama, cuma dia ini tadi, dia berimbuhan. Jadi, kita buat kesimpulan mudahnya begini. Homograf terbahagi dua. Yang pertama, dia pada kata dasar. Yang kata dasar ini, okeylah. Dia maknanya tidak ada apa-apa imbuhan. Apabila yang kedua ini, dia ada imbuhan, dia ejaan yang sama, tetapi ejaan itu yang ada berimbuhan. Baik, itu yang dikatakan homograf. Ya, perkataan yang sama, tetapi berlainan makna. Perkataan ejaan jawinya yang sama, ya. Ejaan jawinya yang sama, tetapi dia berlainan makna. Itu yang dimaksudkan dengan homograf. Ya. Okey, baik. Sekarang kita terus kepada yang seterusnya. Saya ada buat kat sini adalah titik-titik putus, ya, yang dinamakan sebagai alif pembeza. Ya, pada sebelum ini, ya, ramai di antara kita menyatakan homograf ni dia ada berbagai lagi, ya, tetapi bagi mengurangkan yang dikatakan homograf ini, maka adanya alif pembeza. Jadi dalam satu unit ini kita akan bincang tentang alif pembeza, ya. Alif pembeza. Ini dia luar sedikit daripada homograf, ya. Dia mengurangkan perkataan homograf, alif pembeza. Okey, baik. Alif pembeza ni secara mudahnya kita bahagikan kepada tiga, ya. Kepada tiga. Yang pertama sekali, kita letakkan alif pembeza ini duduknya di tengah. Yang kedua, alif pembeza letaknya di akhir. Dan yang ketiga, pada hukum kaga. Ya, pada hukum kaga. Baik, kita lihat satu persatu lah. Kita bincangkan sama-sama. Baik, alif pembeza, ya, bagi membezakan sesuatu perkataan. Ya, alif pembeza ini nak lagi mudah, dia adalah perkataan yang perlu diwujudkan alif, yang namanya alif pembeza itu, bagi kita nak membezakan, ya, antara satu perkataan dengan satu perkataan dengan makna yang lain lah, ya. Contohnya, kalau alif pembeza berada di tengah-tengah ni, contohnya mana? Dia yang di tengah-tengah ini, dia untuk yang suku kata tertutup. Ya, yang tengah ni, alif pembeza yang duduk kat tengah-tengah ni, yang ada KWK sebenarnya, yang tengah-tengah ni, dia ini yang tertutup, suku kata tertutup, sama ada pada suku kata pertama ataupun suku kata yang kedua. Baik, ya. Alif pembeza duduknya di tengah, suku kata tertutup, ada dua tempat, suku kata pertama atau yang kedua. Baik, kalau suku kata yang pertama, contohnya apa? Pantas, ya, pantas dengan pentas, ataupun kampung dengan kempung, ataupun banci dengan benci, ataupun apa lagi? Banyak lagi lah, rasmi dengan resmi, ya, kemudian kampung, kempung dan sebagainya. Baik, itu yang dikatakan yang duduk di tengah. Jadi duduk di tengah suku kata yang pertama, ya, contohnya saya bagi satu contoh lah, ya. Contohnya banci, B-A-N-C-I. Suku kata tertutup. Ini suku kata tertutup. Ban satu, ci satu. Dia di sini ada KWK, kan? Kita nak jauhikan ini, kita lihat pada ayatnya. Ya. Kalau ayatnya itu, contoh,
saya membanci penduduk di taman tersebut. Maka di situ banci, ya. Jadi kalau banci, perkataan banci ada KWK, walaupun KWK tetapi dia tidak boleh digugurkan, ya. Sebab nanti kalau digugurkan dia menjadi perkataannya benci. Jadi kita terus kekalkan sahaja banci ini, ba, alif, nun, ca, caya. Ba, alif, nun, ca, ya, banci. Begitu. Kalau kancing, kancing dengan kencing, ya. Saya memakai samping yang dikancing. Saya memakai samping yang dikancing. Cuba bayangkan. Kalau perkataan kancing itu, ya, kita gugurkan huruf alif dia akan menjadi bunyi apa? Kencing. Takkanlah saya memakai samping yang dikencing. Tak mungkin, kan? Jadi kita tengok pada ayatnya. Kalau ayatnya itu ialah kancing, maka kita kekalkan huruf alifnya. Kancing, kaf, alif, nun, caya, nge. Ini yang dikatakan alif pembeza yang duduknya di mana? Yang duduknya di suku kata tertutup, suku kata yang pertama. Tertutup, suku kata yang pertama. Gitu. Ya. Banyak lagi lah, ya, contoh-contoh yang lain lah, ya. Banyak lagi sebenarnya, ya. Ada hempas dan sebagainya. Dan sekarang ini kita lihat yang kedua. Ya, dia masih lagi pada alif pembeza suku kata tertutup tetapi duduknya di suku kata yang kedua. Yang suku kata kedua ni contohnya apa? Contohnya macam sebar dengan cyber. Ya, sebar. Cyber dengan sebar. SIBAR. Baik, huruf alif pembezanya di tengah suku kata tertutup. Ada huruf vokal A di sini. Ya, sepatutnya gugur sebab dia KWK, tetapi dia tak boleh digugur. Kalau digugur nanti dia akan bunyinya apa? Sibar, ya. Jadi untuk mengelakkan, ya, daripada dia ini bunyinya cyber, maka yang sebar ini dieja dengan sin, ya, ba, alif, ro. Yang cyber ni sin, ba, sebar. Ni sebar. Ya. Cyber ini cyber. Kalau sebar sin, ya, ba, alif, ro. Ada huruf alif di sini dan alif inilah yang dikatakan huruf alif pembeza. Apa contoh lain lagi yang pada suku kata kedua? Gantang dengan ganteng. Ganteng. Gantang tu sukatan, ya. Ganteng itu sifat, sifat dia ganteng tu orangnya hebat, ya. Orangnya handsome, tu ganteng lah, itu bahasa Jawa sebenarnya. Dan ada lagi contohnya apa? Sumber sim waw mim ba ra. Kalau sumber sim waw mim ba alif ra. Sumber. Ya, sumber ni juga istilah Jawa, ya. Istilah Jawa yang digunakan pakai kalau andai kata dia contohlah kalau kita masuk ke dalam hutan, ya, selalu kita diingatkan oleh orang-orang tua, dia kata kalau dalam hutan kita kena jaga percakapan mulut kita jangan cakap sesuatu yang sumber. Maknanya yang sumber ni maknanya cakap besar, ya. Baik. Itulah yang dikatakan alif pembeza yang pertama, iaitu yang alif pembeza suku kata tertutup yang duduk suku kata pertama dan yang kedua. Baik, sekarang kita tengok yang alif pembeza yang duduk di akhir. Macam mana yang dikatakan alif pembeza itu duduk di akhir? Alif pembeza duduk di akhir ini, dia ialah pengekalan huruf A untuk alif yang duduknya di hujung sana. Di hujung perkataan, di hujung suku kata. Ya, contohnya apa? Contohnya macam puas dengan puasa. Ya. Kemudian bias dengan biasa. Lagi apa, ya? Budai dengan budaya. Okey, kita ambil satu contoh lah yang dikatakan alif pembeza duduk di akhir. Contohnya kita ambil ejaan puasa. Baik. Pada asas jawinya, ya, puasa ini dia diakhiri dengan huruf AA di akhir, kan?
Kalau kita kata AA di akhir, dia adalah huruf 12 huruf itu yang dikatakan huruf cek jam, yang mana huruf A-nya perlu digugurkan. Tetapi kalau kita gugurkan perkataan puasa itu, ya, contohlah kita gugurkan, dia akan menjadi apa? Pa, waw, alif, sin. Puas. Dia bukan tak jadi puasa, dia jadi puas. Jadi macam mana kita nak katakan bezakan antara puas dengan puasa? Maka kita kena tambahkan huruf alif. Alif ni. Ini yang dikatakan sebagai alif pembeza di akhir, ya. Kalau buai dengan buaya. Buai bawa alif ya. Kalau buaya bawa alif ya alif. Ada alifnya. Itu yang dikatakan sebagai alif pembeza. Duduknya di mana? Di akhir suku kata. Ya, di akhir sekali. Dan kita tengok alif pembeza yang ketiga. Macam mana kita nak katakan dia alif pembeza yang ketiga ini? Dia ada pada hukum kaga. Hukum kaga, ingat balik ya, dalam pertemuan kita sebelum ini saya menerangkan hukum kaga ini, ya. Hukum kaga ini dia tidak ada huruf alif di hujungnya, ya, huruf kaga, ya, yang di akhir huruf ka dengan ga tidak ada alif, ya. Tetapi dalam tajuk homograf ini bagi membezakan, ya, antara makna, ya, antara perkataan ini biar dia berbeza. Jadi perlu adanya huruf alif di akhir suku kata tersebut, di akhir suku kata yang akhir itulah, ya. Contohnya apa? Contohnya macam leka dengan leka. Leka boleh ke? Oh, no. Maaf, ya. Bag dengan beggar. Bag itu bag kan, bag yang kita bawa tu, bag dengan beggar. Beggar tu sesuatu yang kita kata orang tu apa? MacGyver tu kan. Dia kalau ada sesuatu tu dia basuaikan, tu nama membegakan, beggar. Jadi eja bag dengan beggar tu, kalau bag bayaga. Ya, kalau eja bag B E G, kita akan eja bayaga. Bayaga. Tapi kalau kita nak eja beggar, ya, apa kata orang tu? Membezakannya A bag dengan B dengan bega. Jadi baya ga alif bega ataupun tiga. Eja tiga tayaga. Tapi kalau kita nak eja tega. Tega tu maknanya sampai hati kan? Tega. Jadi macam mana eja tega dengan tiga? Baik, tiga kita akan eja tayaga begini kan? Tayaga. Tapi kalau tega, ya, tega, kita akan eja tayaga. Tayaga alif. Gitu. Ada alifnya di situ. Tayaga, tega. Ya, cek, cayakap dengan cika. Ya, jadi maknanya ada huruf alif di hujungnya. Jadi pada semua saya ulang balik, ya, sebagai kesimpulan mudahnya. Dalam homograf ini dia terbahagi kepada dua, iaitu pada homograf kata dasar dan juga pada imbuhan. Yang mana pada kata dasar ni dia perkataannya ejaannya sama tetapi berlainan makna. Manakala yang kedua imbuhan ini dia antara ada kata dasar dengan imbuhan, ejaannya pun sama, ya. Jadi mana-mana yang ejaannya sama tapi berlainan makna, itu namanya ialah homograf. Manakala alif pembeza pula, dia terbahagi kepada tiga. Satu di tengah, dua di akhir, tiga kaga. Yang mana yang di tengah ini syaratnya mestilah sukata tertutup. Sukata tertutup ini dia ada pada sukata pertama atau yang kedua. Ya, sukata pertama atau sukata kedua. Manakala, ya, alif pembeza yang duduk di akhir ini, dia contoh yang saya berikan tadilah, ya. Dia duduk di akhir, ya, untuk membezakan antara sesuatu perkataan tu biar maknanya berbeza. Baik, dan yang ketiga ialah kaga, ya. Sama juga kaga ini dia dua perkataan, membezakan antara dua perkataan ni biar dia berlainan maknanya, ya. Baik. Jadi pertemuan kita untuk tajuk homograf ini dan juga alif pembeza, ya, mudah-mudahan ini dapat membantu murid-murid, ya, guru-guru dan juga kepada semua, ya, dalam kita menulis Jawi dengan ejaan Jawi baharu, ya, mudah-mudahan ianya mendatangkan manfaat. Jadi untuk akhir kalam,
Saya tangguhkan dulu, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.